Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu Radin kembali lagi dengan video pengajaran dan pembelajaran dengan tajuk Komuniti Samudera. Kita akan belajar kemahiran menulis. Jom belajar dengan Cikgu Radin. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah cikgu hendak pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat mengedit sekurang-kurangnya 5 kesalahan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Seterusnya, menulis semula sekurang-kurangnya 1 perenggan yang telah dimurnikan dengan betul. Untuk pembelajaran kali ini, murid-murid bolehlah merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 halaman 146 dan 147. Aktiviti pembelajaran kita pada kali ini ialah 1. Kita akan memurnikan teks pada halaman buku teks 146 dan 147. Dan seterusnya kita akan menulis semula teks yang telah kita murnikan bersama. Mari kita pergi ke aktiviti pertama, iaitu memurnikan teks. Cikgu harap murid-murid dapat fokus dan beri perhatian sepenuhnya. Komuniti Samudera. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Mari kita lihat buku cerita yang Afifi baca. Sambil itu, mari kita kenal pasti kesalahan dari aspek ejaan, tanda baca, imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika murid-murid lihat pada ayat ini menggunakan kata tanya mengapakah, tetapi diakhiri dengan tanda seru. Oleh itu, ayat ini perlu dibetulkan dengan menggantikan tanda seru dengan tanda soal atau tanda tanya. Maka, dia akan menjadi seperti, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Mari kita lihat ayat seterusnya. Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Murid-murid, ada satu kesalahan di sini, iaitu kesalahan ejaan. Pertolongan sepatutnya dieja pertolongan dengan huruf O. Pertolongan. Ayat seterusnya, aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Di sini ada 2 kesalahan, iaitu kesalahan pertama, kesalahan tanda baca. Aku sepatutnya dimulakan dengan huruf A besar, aku. Kerana ia merupakan awal atau permulaan ayat. Kesalahan kedua dalam ayat ini ialah sang pari. Kerana sang pari di sini ialah kata nama khas. Hanya satu sahaja ikan pari yang diceritakan dalam buku cerita Afifi baca ini. Maka sang pari perlu ditulis dengan huruf besar. Sang pari. Kita teruskan lagi. Lihatlah kaki dan leher aku ini. Ada jaring yang tersangkut. Apakah kesalahan ejaan di sini? Ya, jaring. Jaring sepatutnya dieja dengan huruf I. Jaring. Ayat seterusnya, susah untuk aku berenang. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Betul, ayat di sini salah kerana mengandungi perkataan yang disalah eja, iaitu berenang. Sepatutnya dieja dengan berenang.
Ayat seterusnya, pelbagai usaha sudah aku lakukan. Di sini tidak ada kesalahan. Ayat seterusnya, namun begitu semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Di sini ada 3 kesalahan. Kesalahan pertama, namun sepatutnya ditulis dengan huruf N besar kerana ia berada di permulaan ayat namun. Kesalahan yang kedua ialah berhasil, sepatutnya dieja dengan huruf I, berhasil. Dan kesalahan ketiga ialah kesalahan tanda baca. Kata sang penyu, koma. Sepatutnya koma digantikan dengan tanda noktah. Mari kita teruskan dengan perenggan seterusnya. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Di sini tiada kesalahan. Kita sambung pula dengan ayat seterusnya. Kasihan pula aku terlihat kamu menangguh kesakitan, kata sang pari. Di sini terdapat satu kesalahan, iaitu terlihat. Kasihan pula aku terlihat. Terlihat di sini salah kerana terlihat sebenarnya melihat dengan sengaja, itu maksud terlihat. Tetapi di sini ayatnya sang pari melihat sang penyu dan merasa kasihan, maka terlihat perlu digantikan dengan melihat. Kesalahan imbuhan di sini. Seterusnya, sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang disangkut pada kaki dan leher sang penyu. Di sini terdapat satu kesalahan, iaitu disangkut. Disangkut. Dia gunakan disangkut seolah-olah jaring itu sengaja disangkutkan pada kaki dan leher sang penyu. Salah, sepatutnya disangkut ditulis tersangkut kerana sang penyu tidak sengaja tersangkut jaring pada kaki dan lehernya. Kita teruskan. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Di sini ada satu kesalahan. Menggunakan sepatutnya dieja dengan huruf G. Menggunakan 2 huruf G di situ. Di sini ialah kesalahan imbuhan. Menggunakan sepatutnya ditulis menggunakan. Seterusnya, kita lihat ayat. Minta maaflah sang penyu. Aku tidak mampu memotong jari ini. Talinya berlalu kuat, kata sang pari. Dalam ayat perbualan sang pari ini terdapat 2 kesalahan, iaitu memotong dan talinya berlalu kuat. Sepatutnya memotong ditulis memotong dan talinya berlalu kuat sepatutnya ditulis terlalu kuat. Kedua-dua kesalahan ini merupakan kesalahan imbuhan. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Di sini kita lihat tiada kesalahan. Seterusnya murid-murid, kita lihat pula perenggan seterusnya. Mari kita cari lagi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam cerita ini. Sang pari kemudiannya menjemput sang penyu berjumpa dengan sang todak. Ayat ini sedikit pelik. Sudahlah sang penyu tersangkut jaring, dijemput pula untuk berjumpa dengan sang todak. Salah penggunaan menjemput di sini. Sepatutnya kita tulis dengan perkataan lain. Contohnya, mengajak. Sang pari kemudiannya mengajak sang penyu berjumpa dengan sang todak. Baru betul. Ayat seterusnya. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai ramuan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Ayat di sini juga
kedengaran sedikit pelik. Sang Todak mempunyai ramuan. Ramuan ialah ramuan yang kita gunakan untuk memasak. Salah, mari kita gantikan perkataan ramuan dengan perkataan yang lain, iaitu alatan. Sang Todak mempunyai alatan yang cukup untuk membantu sang penyu itu. Ayat seterusnya, setelah berjumpa dengan sang Todak, sang penyu menanyakan masalah yang dihadapinya. Setelah sang penyu berjumpa dengan sang Todak, sang penyu menanyakan pula. Adakah ayat ini betul? Tidak, kerana asalkan sang penyu berjumpa sang Todak dan dia pula yang menanyakan masalah, sedangkan sang penyu yang bermasalah kerana tersangkut jaring pada leher dan kakinya. Maka kita perlu menggantikan perkataan menanyakan dengan memberitahu. Apabila berjumpa dengan sang Todak, sang penyu memberitahu masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang Todak terus memangkas jaring yang terletak pada kaki dan leher sang penyu. Kita jumpa lagi satu kesalahan pada ayat ini, iaitu memangkas. Memangkas selalunya kita gunakan untuk dahan. Memangkas dahan. Di sini, memangkas jaring sedikit tidak sesuai. Sepatutnya memangkas ditulis memotong. Sang Todak terus memotong jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Lihat pula ayat seterusnya. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan tahniah kepada sang Todak. Tahniah? Setelah sang Todak membuat kebaikan kepada sang penyu, sepatutnya sang penyu mengucapkan terima kasih, bukan tahniah. Kita lihat pula perenggan seterusnya. Di sini kita telah masuk pada muka surat 147 buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Mari baca dan kenal pasti lagi kesalahan-kesalahan lain. Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga samudera di tepi pantai. Di sini terdapat satu kesalahan, iaitu kesalahan penggunaan perkataan samudera. Samudera ialah masyarakat yang berada dalam lautan, yang tinggal di lautan. Sepatutnya warga yang di tepi pantai ialah warga darat. Ya, betul, warga darat. Kita lihat pula ayat seterusnya. Apabila menghampiri pantai sedang mengadakan gotong royong, mereka melihat anggota masyarakat membersihkan kawasan tersebut. Jika murid-murid perhatikan, ayat ini berbunyi pelik kerana agak tunggang terbalik. Mari kita betulkan ayat ini kemudian. Kita tanda dulu ayat ini. Keseluruhan ayat ini perlu dibetulkan. Kita buat pembetulan kemudian. Kita kenal pasti dahulu kesalahan seterusnya. Ayat seterusnya, di kawasan darat, aktiviti rakan alam sekitar, RAS, gotong royong disertai oleh ahli. Sekali lagi kita jumpa ayat yang berbunyi pelik. Ayat ini akan kita betulkan kemudian kerana strukturnya yang salah. Seterusnya, di dalam air pula menolak sampah ke kawasan pantai, warga samudera bersama-sama agar dipungut senang oleh ahli RAS. Sekali lagi kita jumpa ayat yang strukturnya salah, maka kita akan buat pembetulan kemudian. Kita lihat lagi ayat terakhir bagi perenggan ini. Kini, masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Perhatikan ayat ini tidak mempunyai kesalahan. Mari kita buat pembetulan bagi ayat-ayat yang mempunyai kesalahan struktur.
Ayat yang pertama, apabila menghampiri pantai, mereka melihat anggota masyarakat sedang bergotong royong membersihkan kawasan tersebut. Barulah struktur ayatnya betul. Bagi ayat yang kedua pula, di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh rakan alam sekitar, RAS. Dan ayat yang ketiga pula yang kita kenal pasti mempunyai struktur ayat yang salah. Pembetulannya ialah, di dalam air pula, warga samudera bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh ahli RAS. Kita pergi ke bahagian terakhir cerita Afifi baca ini. Mari kita baca dan gariskan lagi kesalahan-kesalahan lain. Mengapakah kamu tersenyum sendirian, sang penyu? Tanya sang pari. Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi bersalah makan plastik. Kita lihat ayat ini. Ada tak kesalahan? Ada, iaitu bersalah. Sepatutnya bersalah ditulis tersalah. Di sini kesalahan imbuhan. Sepatutnya saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi tersalah makan plastik. Seterusnya kita lihat ayat yang seterusnya. Mereka menonton plastik sama seperti makanan kami, iaitu ubor-ubor. Soal sang penyu. Dalam ayat ini terdapat 3 kesalahan, iaitu kesalahan penggunaan perkataan menonton plastik. Salah, menonton adalah untuk ayat seperti menonton televisyen, menonton rancangan TV dan sebagainya. Sepatutnya menonton di sini ditulis melihat. Mereka melihat plastik. Kesalahan kedua dalam ayat ini ialah kesalahan ejaan, iaitu ubor-ubor. Sepatutnya ditulis obor-obor dengan ejaan huruf O. Dan kesalahan ketiga dalam ayat ini ialah soal sang penyu. Ayat sang penyu ialah ayat penyata. Tiada kata tanya dan tiada nada pertanyaan. Maka sepatutnya soal digantikan dengan jawab kerana sebenarnya sang penyu sedang menjawab pertanyaan sang pari. Kita lihat seterusnya. Kawasan pantai telah bersih dan samudera. Ayat ini kedengaran pelik. Mari kita betulkan. Sepatutnya kawasan pantai dan samudera telah bersih. Sini ialah kesalahan struktur ayat. Seterusnya, kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Dapat kita lihat ada 2 kesalahan, iaitu kawasan sepatutnya dimulakan dengan huruf besar, kawasan, dan indah. Sepatutnya ditulis dengan huruf I, indah. Kesalahan ejaan. Kita lihat ayat berikutnya. Ramai pelanggan mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Ada beberapa kesalahan dalam ayat ini, iaitu pelanggan. Pelanggan ini contohnya orang yang datang ke restoran ataupun ke tempat yang menawarkan perkhidmatan, tetapi di pantai tidak menawarkan perkhidmatan untuk berkelah. Maka pelanggan sepatutnya ditulis pelancong kerana orang datang untuk melancong di tepi pantai. Kesalahan berikutnya ialah beriadah. Sepatutnya beriadah dieja dengan huruf I, iaitu beriadah. Dan kesalahan ketiga dalam ayat ini ialah kesalahan tanda baca. Di tepi pantai, koma. Sepatutnya diletakkan noktah kerana ayat tersebut berakhir di situ.
koma digantikan dengan tanda noktah. Kita lihat ayat seterusnya. Di samudera pula tiada lagi pencemaran. Sekali lagi kita jumpa kesalahan imbuhan, sepatutnya pencemaran, bukan pencemaran. Ayat berikutnya, warga dapat berenang dengan bebasnya samudera. Ayat ini pun kedengaran pelik kerana strukturnya yang salah. Mari kita betulkan. Warga samudera dapat berenang dengan bebasnya. Itu adalah pembetulan bagi ayat yang berstruktur salah ini. Seterusnya, warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Sekali lagi kita jumpa kesalahan imbuhan, membiak, sepatutnya membiak. M-E-M, membiak, bukan M-E-N, membiak. Warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Seterusnya, mereka hidup dalam keceriaan. Di sini jelas kita dapat kesalahan ejaan iaitu hidup. Sepatutnya ditulis hidup. Ejaan dengan huruf U, hidup. Mereka hidup dalam keceriaan. Di sini juga terdapat kesalahan tanda baca iaitu tanda seru. Sepatutnya ditulis dengan noktah kerana ayat ini tidak mengandungi perkataan atau kata seru. Baiklah, berakhir sudah cerita yang Afifi baca. Kita pun telah memurnikan dan mengedit petikan ini. Terdapat banyak kesalahan ejaan, tanda baca, imbuhan, penggunaan perkataan dan struktur ayat yang telah kita perbetulkan bersama. Mari kita bergerak ke aktiviti yang kedua iaitu menulis semula teks yang telah dimurnikan. Di sini murid-murid dalam menulis semula teks yang telah dibetulkan dan menggunakan pensel warna untuk menekankan kesalahan-kesalahan yang telah dibetulkan. Ingat, tulis pembetulan menggunakan pensel warna. Mari Cikgu Radin bimbing awak untuk baca teks yang telah dimurnikan. Komuniti Samudera. Afifi membaca buku cerita di perpustakaan mini rumahnya. Sahabatku sang penyu, mengapakah wajah kamu tidak ceria seperti biasa? Jika kamu memerlukan pertolongan, beritahulah aku. Aku pasti akan menolong kamu, kata sang pari. Lihatlah kaki dan leher aku ini. Ada jaring yang tersangkut. Susah untuk aku berenang untuk mencari makan. Pelbagai usaha sudah aku lakukan, namun begitu semuanya tidak berhasil, kata sang penyu. Baiklah, biar aku cuba bantu kamu membuang jaring yang tersangkut itu. Kasihan pula aku melihat kamu menanggung kesakitan, kata sang pari. Sang pari pun berusaha untuk menanggalkan jaring yang tersangkut pada kaki dan leher sang penyu. Walaupun sang pari menggunakan gigi dan ekornya yang tajam, jaring tersebut masih tersangkut pada sang penyu. Minta maaflah sang penyu, aku tidak mampu memotong jaring ini. Talinya terlalu kuat, kata sang pari. Aduhai, malang sungguh nasib aku kali ini, rintih sang penyu. Sang pari kemudiannya mengajak sang penyu berjumpa dengan sang todak. Sang pari menyatakan bahawa sang todak mempunyai alatan yang cukup untuk membantu sang penyu. Setelah berjumpa dengan sang todak, sang penyu memberitahu masalah yang dihadapinya. Tanpa membuang masa, sang todak terus memotong jaring yang terlekat pada kaki dan leher sang penyu. Setelah berjaya, sang penyu mengucapkan terima kasih kepada sang todak.
Semasa dalam perjalanan pulang, mereka melihat warga darat di tepi pantai. Apabila menghampiri pantai, mereka melihat anggota masyarakat sedang bergotong royong membersihkan kawasan tersebut. Di kawasan darat, aktiviti gotong royong disertai oleh rakan alam sekitar, ras. Di dalam air pula, warga samudera bersama-sama menolak sampah ke kawasan pantai agar senang dipungut oleh ahli ras. Kini, masyarakat di darat dan warga samudera bekerjasama untuk menjaga kebersihan alam sekitar. "Mengapakah kamu tersenyum sendirian, Sang Penyu?" tanya Sang Pari. "Saya bersyukur kerana anak-anak saya tidak lagi tersalah makan plastik. Mereka melihat plastik sama seperti makanan kami, iaitu obor-obor," jawab Sang Penyu. Kawasan pantai dan samudera telah bersih. Kawasan pantai menjadi semakin menarik dan indah. Ramai pelancong mula datang untuk berkelah dan beriadah di tepi pantai. Di samudera pula, tiada lagi pencemaran. Warga samudera dapat berenang dengan bebasnya. Warga samudera juga membiak dengan cepatnya. Mereka hidup dalam keceriaan. Baiklah murid-murid, itulah teks yang ditulis semula dengan pembetulan-pembetulan yang telah kita betulkan bersama tadi. Sekian, itu sahaja untuk video pengajaran dan pembelajaran Cikgu Radin kali ini. Terima kasih. Selamat maju jaya dan selamat menyiapkan tugasan.